Kita teruskan halaman 65 kita pada hari ini berbincang tentang surah Ali Imran. Mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis bermula ayat 116. Iaitu pada ayat 116 dan 117 kita akan melihat kepada komentar Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kafir pada Allah, hilang dan sia-sia amalan mereka pada hari kiamat. Itu adalah dua ayat, dan kemudian Allah menyatakan pada ayat 118 hingga 120 itu sikap memberi kepercayaan kepada orang-orang yang kufur, membocorkan rahsia dan sikap mereka terhadap kaum mukminin. Jadi Allah bongkar, Allah beritahu kerana apa? Kerana ini adalah persediaan. Ayat-ayat persediaan, condition, memastikan bahawa umat Islam tahu mengapa perlu berjuang, dan bermulalah pada ayat 121 itu apabila Allah menyatakan perang Uhud bermula apabila Nabi dan sahabat membuat persediaan. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. Mari kita tengok apakah resolusi untuk kita ambil pada hari ini, iaitu bermula pada ayat yang ke-116, uruskan harta dan anak kita dengan iman, bukan dengan kekufuran. Itulah yang kita harapkan hari ini kita semak balik, ya, kita infakkan harta kita, ya, dan anak kita dengan menyerahkannya. Okey, bila kita beri masa tuan-tuan berada di depan TV, ya, call minta dengar, kalau tak boleh dengar sekarang sibuk bekerja, dengar waktu malam, baca al-Quran, itu adalah infak kita yang pertama. Yang kedua, cari dan dampingi teman seakidah untuk terus rapat dan menjadi pelindung, ya. Jangan kita rasakan bahawa semua kawan sama sahaja, kerana ada kawan yang boleh kita kawan tetapi ada istilahnya bitanah. Bitanah ini adalah kawan yang boleh simpan rahsia. Yang kedua. Dan yang ketiga, urus kehidupan dengan sabar dan takwa dalam menghadapi pelbagai agenda jahat musuh termasuk syaitan. Insya-Allah kita tidak mampu disusahkan ataupun diganggu oleh musuh-musuh tersebut kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 3 perkara yang Ustaz kita doakan pada hari ini. Moga-moga Allah jadikan kita sebagai umat yang baca al-Quran, yang solat dan selalu infak untuk terus berjuang. Allahumma arhamna bil Quran. Bawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan khalada yang kita lihat pada ayat 116 pada hari ini, ya, iaitu maksudnya apa Ustaz? Kekal, ya, 87 kali berulang di dalam al-Quran. Jadi perkataan khalidina fiha ini, dia kalau katakan ustaz menyewa hotel ustaz, ya. Ustaz suka hotel yang sejuk ke hotel yang panas? Sejuk. Ya, sejuk ustaz, ya. Dan kalau cantik kan, harganya pun okey, kita boleh bayar selalu. Kalau boleh, anak saya selalu saya ulangkan, baru ni pun dia kata, abah boleh tak kita tambah lagi abah duduk sampai seminggu ataupun duduk selama-lamanya. Tapi sebenarnya selama-lamanya itu pasal tempat cantik. Tetapi bila Allah nyatakan di sini ayat 116, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka menjadi ahli neraka, kekal dalamnya. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini sebagaimana yang kita janjikan. Hari ini kita masih lagi menyebut huruf yang berada di hujung lidah, dan hari ini kita nak mengambil huruf yang berada di hujung lidah, iaitu huruf ra. Makhraj lidah, hujung lidah bertentangan dengan gusi gigi kacip tengah, iaitu huruf ra. Huruf ra iaitu bawah sedikit daripada lam, nun, kemudian huruf ra. Di situ kalau kita lihat gambar rajah itu, pada bulatan yang dibulatkan tu hujung lidah diletakkan ke gusi. Cuma ra ni letak pada gusi itu tidak kuat sangat. Tak seperti lam. Kita sebut lam kan jelas hujung lidah ke langit kan. Kita sebut apa? Nun kan. Jelas hujung lidahnya kan. Tapi ra tidak jelas sebab dia ada satu sifat, dia panggil sifat apa? Sifat takrir. Dia ada getaran menyebabkan kadang-kadang kita tak terasa sentuh ke langit, sebenarnya sentuh ra. Tapi dia ada getaran kan, maka dia tak sentuh sekuat seperti lam dan nun. Itulah huruf ra yang kita contohkan pada ayat ke-117, mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya
kamathali rihin fiha sirrun kamathali rih ri ra ru ri ra ru ri. Ada kadang-kadang yang jumpa saya, anak saya ustaz tak boleh sebut ra. Bila sebut ra dia sebut ra. Kan sepatutnya ghairi, dia dua-dua dia ambil rin, ghairi dua-dua ri kan. Ar-Rahmanir Rahim, aku terima nikah, aku terima. Ra tu Takut tak sah pula nanti pasal tak terima ya. Ya. Okey. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia sebut ra, dia tak guna hujung lidah. Dia guna belakang dekat dengan rin lah. Ra. Tapi kalau dia betul-betul pegang lidah anak kita tu, letak di langit tu, di situ tepat keluar huruf ra. Akan kita bincang lanjut pada ketika kita bincang berkenaan dengan sifat-sifat huruf nanti. Kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lagi insya-Allah. يا رب يا رحمن ثبتناه في الجنان أعزنا من النسيان واختمنا على الإيمان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إن الله كان توابا